A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jumpa kita sekali lagi dalam PDPR online Didik Islam tahun 5. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang bidang sirah di unit 2, tajuk Itqan menambah berkah. Seperti biasa kita mulakan pengajaran kita pada pagi ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk mengikuti pelajaran kita pada kali ini, pastikan kamu buka buku teks muka surat. Buku teks Pendidikan Islam tahun 5. Surat rujukan untuk kali ini ialah 142, 143, 144, 145, 146, 147 dan 148. Okey, bidang yang akan kita membicarakan hari ini, belajar hari ini ialah bidang sirah. Sebelum kita nak mulakan pelajaran kita, Ustaz nak terangkan sikit apa itu sirah. Apa itu sirah? Okey, sirah ialah, tengok di sini. Bidang sirah ini menumpukan perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ibrahnya untuk dihayati. Bidang ini juga membincangkan kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan sirah. Ya, boleh dirumuskan pada satu bidang yang menceritakan tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindakannya yang boleh dihayati dan dijadikan contoh tauladan untuk amalan kehidupan kita seharian. Okey, bidang sirah ini ada 3 unit saja, iaitu unit yang pertama tajuk dia Hijrah Membawa Rahmat. Okey, tajuk ni kita dah belajar. Sebenarnya unit yang kedua, Itqan Menambah Berkah. Topik inilah yang akan kita perbahaskan pada pagi ini. Dan kita ada lagi satu topik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Kita akan belajar akan datang, ya. Baik, seterusnya isi kandungan untuk unit ini. Isi kandungan bidang sirah yang berada di sini. Unit 2, Itqan Menambah Berkah. Bermula daripada muka surat 142 hinggalah 149. Baik, kita pergi terus kepada tajuk utama kita, iaitu Itqan Menambah Berkah. Berkah sama bacaan dia. Okey nah, baik, seterusnya dia bagi gambar situasi. Situasi apa agak-agak kali ni? Situasi agak-agak 1 minit pun fikir tak? Ada seorang murid, dia duduk berceramah, pidato di atas pentas. Lepas tu pada waktu malam dia buat apa? Dia buat baca Quran. Lepas tu apabila dia seorang murid yang baik ni, keluarga dia pun akan sayang dia, kan? Mak bapak dia akan sayang dia, mak bapak dia akan bagi hadiah kat dia dan sebagainya. Okey, apa cerita tentang situasi gambar ni? Ya. Dia cerita tentang kejayaan, sifat bersungguh-sungguh akan memberi kejayaan dalam kehidupan. Itulah yang dia nak gambar kat sini. Seorang murid yang berjaya, kan? Apa yang berjaya? Dia
amalan dia setiap hari, dia kena baca Quran, dia kena baca buku. Lepas tu, dia kena ada jaga hubungan dia dengan keluarga dia, dengan mak dia, dengan anak selawan. Janganlah tu letak dengan kata kan, sebab kita masih boleh, ya, kita tengok lagi seterusnya. Okey, ini sebelum kita nak pergi kepada pengertian dan saya bahaskan lebih panjang berkaitan dengan topik ini, saya nak minta kamu tengok saya ni. Konok cerita minggu ni tau. Tengok sama. Kita Superman ni buat. Superman ke Ultraman? Superman tu. Okay. Kita seorang guru. Ajar. Ada beberapa orang murid belajar. Cikgu beri keterangan. Ada apa? Biasalah dalam kelas macam ni lah. Ada sekelompok orang murid yang suka malas belajar. Suka saja buat hal. Cuba tengok apa dia buat. Dia bawa handphone masuk dalam kelas. Dia main game. Waktu orang belajar, kawan-kawan belajar, cuba tengok dia guna apa. Dia gelak kat kawan dia kan. Dia kata kawan dia ni guna handphone biasa je untuk nak bercakap dengan mak dia je kan. Leceh lah macam ni, tak boleh masuk game. Boleh main kan. Dia pun rampas, dia ejek-ejek lagi. So dia buang lah untuk sampah. So, dia tunjuk foto handphone dia ni canggih, dia main macam-macam. Kawan dia tak kata apa pun, tu belajar. Belajar dalam kumpulan. Ini budak nakal, suka kacau kawan. Orang belajar dia kacau, tengok. Sikap ni sikap yang tak baik dan jangan amalkan. Nangis lah kawan-kawan dia tengok perangai dia ni. Tengok dia semasa peperiksaan apa dia buat. Mula meniru kawan. Kawan lain yang belajar terus pukul. Keluar keputusan gagal dalam peperiksaan. Kawan-kawan yang belajar bersungguh-sungguh berjaya. Mulalah kawan-kawan mengejek-ngejek dia, ngata-ngata kat dia pula. Padan muka dia. Terus rasa kecewa. Walaupun begitu masih ada ibu bapa yang memberi sokongan. Inilah peranan ibu bapa. Walaupun berjaya atau tidak berjaya, dia adalah anak kita. Teruskan perjuangan, tunjukkan kasih sayang. Teruskan belajar. Belajar bukannya mudah. Suatu kejayaan perlu ada sifat bersungguh-sungguh. Perlu ada rujukan yang banyak. Perlu makan masa yang banyak. Perlu berkorban untuk mencapai kejayaan. Seorang lagi terus hanyut dengan gamenya. Sehinggalah seronok je kan. Kawan yang lain sakit kepala belajar. Berjam-jam belajar.
Kadang-kadang sampai terlena di atas makhluk. Teruskan perjuangan anak-anakku. Kejayaan saya mudah. Waktu pagi dah main game lama sangat. Macam ni lah. Kena gerak kan. Susah. Polis sekolah pun nak jawab peperiksaan tak mau. Cari je telefon. Guna lah keluar dewan awal. Tak jawab peperiksaan. Nakal sifatnya. Termasuk peperiksaan sebenar. Itu adalah kejayaan manis. Dapat tahniah daripada guru-guru, daripada kawan-kawan. Lepas 8 tahun berlalu, inilah peta kehidupan. Malas belajar, kerja kucik sampah tu. Yang rajin belajar mendapat kejayaan. Akhirnya bertemu sahabat satu kelas. Yang berjaya menjadi berjaya, yang malas kerjanya hanya biasa-biasa. Okay, anak-anak semua, apa yang kamu belajar daripada cerita itu? Yang memisahkan apa? Memisahkan sifat itqan. Apa maksud itqan? Jangan belajar dan perhatikan ya, baca sama-sama ya. Baik, pengertian itqan. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Itqan adalah tekun. Tekun, itqan tu sifat tekun, sifat bersungguh-sungguh dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Maksudnya, on tu lah, cerita dia senang, cerita banyak kan. Okay. Tekun, maksudnya bersungguh-sungguh. On. Sifat on itu mesti bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan. Okay, seterusnya kita pergi. Okay, itqan. Kita tengok. Sebagai contoh tauladan kepada sifat itqan ini, kita ambil tokoh yang hebat, Nabi kita Muhammad SAW yang sentiasa mengamalkan sifat itqan. Kita tengok, sifat itqan yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW mempunyai beberapa perkara. Tengok yang pertama, itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ini dalam pekerjaan. Okey, tengok yang pertama. Sejak kecil lagi, boleh baca sama-sama dengan Ustaz. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Bersungguh itu ialah sifat itqan. Okey, baginda pernah mengembala kambing. Dan membantu bapa saudaranya Abu Khalid berniaga. Mana dalam sirah lah tercatat Nabi kita Muhammad SAW ni pernah menjadi usahawan pertanian. Dia buat apa? Dia mengembala kambing pada zaman dia. Kan? Kalau sekarang ni, kalau pertanian ada macam-macam. Ada dipecah pada pertanian buat rendang kan. Ada menjadi penerik getah, pertanian juga. Ada yang menternak kan. Macam-macam. Yang ni, kalau dulu tak banyak benda-benda ni, rendang pun tak ada. Jadi dia hidup di dalam kawasan padang pasir sesuai pada ketika itu mengembala kambing. Nabi kita bekerja sebagai mengembala kambing. Dan seterusnya apabila dia dah meningkat dewasa, dia juga menjadi seorang usahawan dan seorang pedagang. Dia berniaga barang-barang apa tadi kita tengok siapa yang barang apa yang berniaga kan.
Barang tu hak siapa? Abu Talib berniaga. Ya, berniaga dengan Abu Talib tu mula. Lepas tu barulah dia berniaga sendiri kan. Okey, tengok yang kedua pula. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin. Orang dah gelar dah pada waktu kanak-kanak tu dia sebagai Al-Amin, seorang yang jujur. Ya, seorang yang jujur dalam di kalangan masyarakat Arab. Jadi apabila dia dah mempunyai sikap yang jujur, apa kesan kepada diri dia? Sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangannya. Okay. Maksudnya apabila dia dah ada sifat jujur, orang akan percaya dekat kita. Lepas itu, apabila dia buat sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan bersungguh-sungguh. Maka Siti Khadijah pun percayalah kepada Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan. Kan? Dah mula berniaga besar lah ni. Kan? Baginda membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Okey, seterusnya sifat itqan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Sebab apa perniagaan ataupun dalam apa-apa pekerjaan kita perlu ada sifat itqan ini. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan, kalau kita berniaga kita akan kalau kita menternak pun kita bersungguh-sungguh, kita akan mendapat hasil yang banyak, ya. Jadi itulah sifat itqan di dalam pekerjaan. Kita tengok sebenarnya. Okey. Jadi sekarang ni buat kita tengok sifat itqan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Selain daripada dia bekerja untuk saraan diri dia dan keluarga dia, Nabi Muhammad SAW juga dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Nabi dan Rasul. Dua pangkat yang besar. Kalau Nabi saja mungkin sikit saja. Dia menyampaikan dakwah untuk dirinya saja. Kan, Nabi. Tapi dia tak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat dia. Tapi kalau Rasul, Nabi dan Rasul, dia mesti mengamalkan untuk dirinya dan juga menyampaikan dakwah tersebut kepada umat manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW ni Nabi ke Rasul? Nabi dan Rasul. Ya, baik kita tengok Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Tadi itqan dalam kerjaan, sekarang kita tengok dalam berdakwah pula. Tengok yang pertama. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Jadi di sini ni Nabi Muhammad ni disakiti oleh bapa saudara sendiri, Abu Lahab dan juga isterinya yang menyakiti dia, kata macam-macam, dibaling macam-macam, apa saja dia buat, kan? Itulah manusia. Walaupun ada saudara marah, tapi ada juga yang tak senang hati, perasaan hasad dengki, kan? Jadi itulah yang berlaku, ya. Baik, seterusnya isterinya Abu Lahab, isteri Abu Lahab tu dia buat apa? Nabi ni yang dia kata disakiti sangat ni. Isterinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui oleh baginda. Oh, jahatnya. Kan ada pasal apa pun. Dia cari duri, dia kupu-kupu duri. Lepas tu dia tabur kat jalan yang Nabi duduk lalu di Madinah. Oh, teruknya. Ya. Jahatlah ni. Ni asal dengki lah ni. Okey, tengoknya. Apa lagi? Abu Lahab pula buat apa? Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah. Paling dengan taik kan, sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Paling dengan batu kan. Haknya, ya. Baik, seterusnya mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau dengan mulut ni tak kira lah kan. Yang tadi tu dengan fizikal, isteri dia tu petik duri, buang dekat jalan yang Nabi kita Muhammad SAW berdakwah. Yang suami dia pula Abu Lahab ni baling batu, baling barang-barang kena habis Nabi kita Muhammad SAW sehingga darah. Lepas tu mulut buat pula. Mulut pula mereka sering menghina, mengata dan sebagainya Nabi Muhammad SAW ni.
Dia khalayak ramai, dia bukan duduk kata macam tu kan, dia naik atas bukit kan, dia duduk cerita kat orang. Kalau zaman lah ni dia duduk viral dengan WhatsApp pun kan, dia masuk dalam YouTube, dia masuk dalam WhatsApp, dia duduk mengantau macam-macam kan. Kalau zaman sekarang lah, kalau zaman dulu macam ni lah, dia naik atas bukit, dia menjatuhkan air muka Nabi Muhammad SAW ya, dan melemparkan fitnah. Fitnah ni bukan zaman sekarang dia, zaman zaman daripada Nabi Muhammad SAW kecil dulu pun dah ada lah. Itu sifat manusia ya, dia suka buat fitnah ya. Dan seterusnya, namun begitu segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Berjaya tak? Tak berjaya kan. Kejayaan sebab apa tak berjaya? Sebab Nabi kita mempunyai sifat itqan. Bila dia berdakwah, dia sungguh-sungguh. Kalau dia rasa lemah semangat sikit, tak berdakwah lah. Orang nak kata kat dia kan, dia jalan kena duri kat kaki, macam orang nak jatuh air muka dia. Dan tu, kalau dia tak ada sifat itqan ini, tak ada sifat bersungguh-sungguh ni, apa jadi? Dia pun tak jadi dakwah. Jadi dia tak ada lah. Islam tu tak sampai lah kat kita pada hari ni. Di atas sifat itqan Nabi Muhammad SAW itu menyebabkan kita dapat nikmat agama Islam yang kita ada pada hari ini. Ya? Baik, so yang jawab. Okey, apa iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam melakukan sesuatu kerjaan? Iktibar dia apa? Kesan dia apa? Okey nah, kita tengok. Kita baca sama-sama nombor satu. Apabila diberikan tugas atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Okay. Ini kehidupan kita hari ini. Daripada sifat Nabi Muhammad SAW tu kita dapat pengajaran, kita dapat iktibar apa yang kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Apabila diberikan tugas atau amanah tu, tugasan yang pelbagai-bagai lah kan. Tugas, tak bagi tugas kan, untuk dilaksanakan. Kalau kamu murid, bagi tugasan secara murid lah, kamu buat kerja sekolah kan. Janganlah mula bagi tugasan hanya memandang je, kamu buat kerja nakal sebenarnya kan. Okey, tugasan masa kehidupan di dunia ni pula, masa besar nanti orang bagi tugasan jadi ketua, fikir, jadi ketua kampung, jadi guru dan macam-macam kan. Jadi itu adalah merupakan tugasan, itu merupakan satu amanah ya. Kita hendaklah melakukannya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Terima amanah dan dapat akan diberi ganjaran pahala yang besar oleh Allah SWT. Maka kita laksanakanlah tugas dengan sungguh. Kita juga mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab. Jangan bersikap lepas tangan, mesti bertanggungjawab ya. Baik, tengok pula yang kedua. Apa iktibar dia? Kita juga hendaklah menepati masa. Menepati masa dan tidak bertangguh. Jangan bertangguh. Bila bertangguh ni dia masalah kan. Sebab tugasan kita banyak. Bila bertangguh, ibu bagi kerja minggu ni, kerja nak buat minggu depan tangguh lagi. Lepas tu kita mulai tak bagi, bertambah masih sekali tak buat langsung kan. Jadi tak pandai lah. Tak latihan. Okey. Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Tengok yang ketiga, kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak berputus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Ini apa iklan ni? Sentiasa bermotivasi. Motivasi ni perkataan baru lah sekarang kan. Serta berfikiran positif. Jangan berfikiran negatif ya. Baik. Terusnya kita tengok pula iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam amalan. Ini iktibar dia. Iktibar ni macam pengajaran lah kan. Kesan daripada sifat itu apa jadi? Akan dapat apa yang pertama, ikhlas beribadat. Dalam amalan ni dia, apabila kita dah ada sifat itqan, dia akan menghasilkan apa? Ikhlas beribadat kan. Apabila kita nak laksanakan solat 5 waktu,
laksanakan tuntutan berapa kita menjadi rasa macam ikhlas. Kalau ikhlas itu muncul, taklah kira sangat kan, taklah nak bebai-bebai kan. Semuanya kita buat secara sukarela, ikhlas. Tengok yang kedua, jauhi perkara membatalkan ibadah. Dapatlah kita jauhi perkara-perkara yang membatalkan ibadah kan. Okey, tengok yang ketiga, banyakkan berzikir. Apalah hati dah tenang, jiwa dah bersih kan. Jadi bolehlah kita berzikir dengan tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat dengan penuh ikhlas. Kemudian yang keempat, menjaga pandangan mata. Menjaga pandangan mata ni dia ada kaitan dengan aurat lah. Kalau orang perempuan cakap mana kita boleh tengok, lelaki pun macam mana kan. Jagalah pandangan mata tu, jangan nak tengok benda-benda yang tak baik, yang tak bermanfaat, mengganggu kehidupan kan. Dan seterusnya yang kelima, hidup hindari perkara sia-sia. Jangan buat benda yang tidak ada faedah untuk diri kita kan. Buatlah satu benda yang ada kesan baik untuk diri kita sendiri. Dah apa je. Okey, inilah Itqan asas kejayaan. Ini semua kita tak akan buat lah latihan ni. Tak akan boleh latihan lain. Latihan ni untuk kumpulan. Kita sekarang ni dalam pemikiran ada kumpulan lah. Okey, berarti kita akan ini video kamu. Nah, ada pesan minggu ni. Dina, contoh minda tu pernah buat kan? Awal darat lah kotak lah kan? Tak boleh contoh lah. Dina, kata minda, sifat Itqan Nabi Muhammad SAW dalam amalan. Inilah. Inilah ni. Ada berapa? 5 kan? Ini buat dalam bentuk contoh. Minda, kotak boleh. Awal larat boleh. Itu saja tugasan yang cukup ringkas dan juga cukup ada. Lepas tu buatlah. Lepas tu buat di mana? Bila tulis dalam buku latihan ulum. Banyak kan buku tulis tu. Sebab kita tak tahu lagi sampai bila nak beli PA ni. Jadi buku tu dah beli. Tulis dalam buku tu. Sekali tak? Habis dah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di pelajaran akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.